Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu hasil kajian yang bertajuk Kaedah Pembelajaran Pengajian Malaysia 1 melalui permainan Apa Kerajaan Boleh Bantu Saya. Pembentang adalah terdiri daripada saya sendiri, Puan Nur Halina binti Nordin, Puan Junaidah dan juga rakan saya Puan Nurul Hafizah binti Muhammad Husin. Tersebut menunjukkan wujud ketidakupayaan dalam kalangan guru untuk menerjemahkan nilai patriotisme semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, identiti nasional di negara Malaysia masih tidak jelas dan perlu melalui proses pembentukan yang berterusan melalui pendidikan. Penerapan tersebut bukan hanya tanggungjawab kerajaan dalam meningkatkan patriotisme, malahan beliau perlu kehadapan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara walaupun ada segelintir belia yang begitu aktif dalam persatuan, tetapi nilai patriotisme dalam diri mereka masih belum menyerna. Oleh yang demikian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 iaitu pendidikan tinggi telah menggariskan salah satu aspirasi yang bakal dicapai pada tahun 2025 iaitu perpaduan yang mana akan menyediakan pelajar dengan nilai dan pengalaman serta penerimaan kepelbagaian. Dalam memastikan aspirasi tersebut tercapai, kaedah pengajaran yang melibatkan penglibatan pelajar dengan mengenangkan aktiviti yang menarik iaitu melibatkan pelajar dengan aktiviti secara aktif seperti galeri walk dan sesi soal jawab. Dalam memastikan minat pelajar terhadap subjek pengajian Malaysia, satu strategi telah dicipta oleh pensyarah iaitu permainan Apa Kerajaan Telah Bantu Saya. Permainan ini berbentuk kooperatif dan menerapkan persaingan sihat antara kumpulan. Kaedah permainan ini menggunakan QR code, aplikasi augmented reality dan digital whiteboard yang telah diinovasikan daripada permainan DAT. Ini menunjukkan pendidikan berasaskan permainan telah menyampaikan fakta sejarah dengan betul tanpa rasa bosan dan tertekan semasa proses penghafalan terutama dalam kalangan pelajar. Bagi pernyataan masalah, kebanyakan pelajar yang datang ke kolej komuniti hanya lulus sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia. Ini menyebabkan pensyarah sukan menerapkan atribut integrasi nasional dalam diri pelajar. Tambahan pula, sikap pelajar yang cepat bosan terutama dalam menghafal fakta dasar-dasar sejarah. Yang kedua, pensyarah juga telah mengambil inisiatif pembelajaran kendiri di mana pelajar membentangkan hasil dapatan info mereka, namun fakta yang diterima selalu kurang tepat dan padat kerana kebiasaannya nota yang telah diberikan melalui telegram tidak dibaca. Okey, yang ketiga, waktu kelas yang tidak mempunyai kelengkapan ICT seperti LCD juga menyukarkan pensyarah berkongsi slide dan nota kepada pelajar semasa pembelajaran bersemuka. Dan yang keempat, kaedah pengajaran secara storytelling pula akan memakan masa dan silibus tidak dapat dihabiskan dalam masa yang telah ditetapkan oleh pihak kolej komuniti. Objektif kajian. Kami menetapkan 4 objektif kajian iaitu yang pertama, menentukan tahap sikap pelajar terhadap mata pelajaran pengajian Malaysia 1. Yang kedua, menentukan tahap minat pelajar terhadap permainan Apa Kerajaan Boleh Bantu Saya AKBPS. Dan yang ketiga, mengenal pasti sikap pelajar terhadap mata pelajaran pengajian Malaysia 1 berdasarkan jantina. Dan keempat, mengenal pasti hubungan antara sikap dengan minat pelajar terhadap permainan Apa Kerajaan Boleh Bantu Saya AKBPS. Seterusnya, metodologi kajian kami telah menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif berbentuk deskriptif dengan menggunakan orang soal selidik sejarah dalam talian melalui Google Form. Seterusnya, kaedah kajian kami jalankan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang merangkumi 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, sikap pelajar terhadap mata pelajaran sejarah dan bahagian C, minat pelajar terhadap permainan Apa Kerajaan Boleh Bantu Saya AKBPS. Sampel kajian kami adalah seramai 90 orang pelajar daripada semester 1, sijil khusus sijil fashion dan pakaian, sijil teknologi maklumat dan sijil kenderaan ringan. Analisis yang kami jalankan berbentuk screening, test dan tolerasi. Terdapat 4 dapatan kajian. Objektif pertama,
Skor MIN untuk item, semua item adalah tinggi untuk sikap pelajar terhadap mata pelajaran pengajian Malaysia 1. Objektif kedua pula, semua item untuk minat pelajar terhadap permainan AKBBS berada pada tahap tinggi. Objektif ketiga pula, tidak terdapat perbezaan di antara sikap pelajar terhadap subjek pengajian Malaysia 1. Significant T-test ialah 0.45 iaitu lebih daripada 0.05. Dan untuk menjawab objektif keempat, terdapat hubungan yang signifikan antara variable, sikap dan minat. Untuk perbincangan pula, terdapat 4 yang telah kami senaraikan. Yang pertama, pelajar berminat dengan subjek pengajian Malaysia 1 kerana pedagogi yang dijalankan oleh pensyarah adalah berbentuk interaktif seperti melakukan penilaian sumatif melalui laman web, Wordwall, Google Form dan Quizlet. Pelajar berminat dengan permainan AKBBS kerana ia berbentuk interaktif dan menggunakan teknologi yang dekat dengan generasi Z. Nur Azam dan Wong 2008 menegaskan permainan perlu berbentuk interaktif untuk menarik minat pelajar. Permainan Apa Kerajaan Boleh Bantu Saya sudah mempunyai ciri interaktif tersebut seperti keseronokan, persaingan, ganjaran dan gabungan teknologi yang boleh menarik minat pelajar. Namun begitu, ia perlu diperbaiki dari segi cabaran, persaingan, ganjaran dan menggunakan teknologi multimedia, memberi maklum balas dan latar belakang permainan yang menarik. Yang ketiga, ini disebabkan cara pengajaran yang diamalkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP kebanyakannya berbentuk online yang memerlukan pelajar bertindak aktif semasa sesi Google Meet khususnya. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang signifikan antara variable sikap dan minat. Ini bermakna sikap pelajar terhadap subjek pengajian Malaysia 1 mempengaruhi minat mereka terhadap permainan AKBBS. Semakin positif sikap pelajar, semakin tinggi minat mereka terhadap subjek pengajian Malaysia 1. Oleh yang demikian, lebih banyak permainan interaktif perlu dimasukkan ke dalam subjek ini. Secara kesimpulannya, hasil kajian dapat kami mendapati penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam menarik minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran iaitu melalui pensyarah. Iaitu pensyarah perlu menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran. Selain itu, pihak kolej komuniti juga perlu memainkan peranan dari segi menghantar tenaga pengajar untuk menghadiri kursus berkaitan dengan subjek yang diajar serta menyediakan kemudahan peralatan seperti komputer dan lain-lain alatan yang mencukupi bagi memudahkan proses PDP dijalankan. Seterusnya, pihak Jabatan Pengajian Kolej Komuniti juga berperanan dalam menyediakan bengkel berkaitan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bentuk permainan secara berkala. Dan pihak Kementerian Pengajian Tinggi juga perlu menambahbaikan kurikulum dari segi penilaian, kajian lapangan, kemahiran pelajar dalam mewujudkan permainan terhadap subjek tersebut. Seterusnya, bagi kami permainan ini perlu diteruskan, namun perlu ditambah baik dengan memasukkan aplikasi yang sesuai dengan generasi Z. Sekian sahaja pemberitaan kami. Saya sudahi dengan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.